Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana menonton video di dalam channel YouTube aku. Aku Afif Azman dan aku akan kongsikan pada video kali ini serba sedikit tentang um, perunding hartanah. So kita nak memahami apa itu perunding hartanah, apa itu sama ada broker, rent, PA, REA dan sebagainya. Dan um, macam mana dalam urusan sebagai seorang perunding hartanah ataupun nak korang berminat nak jadi perunding hartanah dan sebagainya. So ramai orang yang kontak PM, DM, IM dan sebagainya. Dia orang ada yang berminat nak jadi perunding hartanah, tapi of course ini adalah sesuatu yang baru pada mereka. Dan ada yang keliru, ada yang tak faham, ada yang tahu serba sedikit, ada yang salah faham. So apa yang aku nak buat ataupun aku nak kongsikan pada video kali ini adalah aku nak bagi serba sedikit penerangan supaya korang lebih memahami apa itu perunding hartanah. Okay, first kita pergi kepada perunding hartanah. Kalau korang biasa nampak ataupun diorang cakap rent, ada rent tag, kau ada nombor rent ke tak dan sebagainya, mereka ini adalah perunding hartanah ataupun dalam bahasa Inggeris Real Estate Negotiator. Sebab tu dia jadi REN, Real Estate Negotiator. Dan Real Estate Negotiator ataupun REN ni, dia perlulah seseorang yang berumur lebih 18 tahun dan berdaftar di bawah agensi yang berdaftar. So maksudnya dia tak boleh stand alone. Dia tak boleh aku nak jadi REN tapi aku tak nak register dengan mana-mana agensi, mana-mana firma. Aku nak aku seorang je. Tak boleh. Itu adalah syarat yang ditetapkan oleh LPPEH, Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta, yang mana LPPH ni adalah satu badan di bawah Kementerian Kewangan. Dan LPPH ni yang memantau aktiviti-aktiviti sama ada perunding hartanah ataupun ejen hartanah. Dan of course untuk menjadi seorang perunding hartanah ataupun nak menjadi seorang REN, korang perlulah berdaftar di bawah agensi yang berdaftar macam aku cakap tadi. Kemudian korang kena dapatkan sijil NCC, yang mana korang kena hadir kursus NCC selama 2 hari. So far setakat hari ni tak ada apa-apa exam lah, just hadir kursus 2 hari dan dapatkan sijil, serahkan sijil tu pada agensi ataupun firma harta tanah korang tu, dan biasanya admin akan uruskan submit ke LPPH untuk dapatkan nombor rent korang. So basically untuk jadi perunding hartanah korang kena ada rent ataupun rent tag. Bila korang dah selesai tu korang akan dapat. So macam mana rent tag tu? Basically macam ni lah. Ini adalah rent tag. This is my rent tag lah. Ini rent tag aku yang mana kalau korang boleh tengok dekat gambar yang aku sharekan ni, dia ada satu logo ataupun bot punya logo, dan di bawah logo tu dia ada QR code, dan korang boleh scan QR code ni, dia akan direct membawa korang kepada database pendaftaran aku. So kalaulah ada orang, sebab sekarang ni macam-macam, scammer pun ramai, dia ambil, dia copy dan dia buat sendiri. So kalau korang scan tak dapat ataupun scan database orang lain, so maksudnya mereka ni korang boleh siasat dengan lebih mendalam lagi lah. Normally apabila seseorang tu telah mendaftar sebagai REN, dia akan diberikan satu rent tag. Kita panggil rent tag ni lah. So dekat sini dia akan ada gambar, dan di bawah gambar yang aku kaburkan ni adalah nombor IC, dan IQI Realty Sdn Bhd ni adalah agensi yang mana orang tu berdaftar. Contoh aku di bawah agensi IQI Realty, dan ini adalah nombor agensi yang berdaftar. That's why aku cakap korang kena daftar dengan agensi yang berdaftar dengan LPPH. So ini adalah nombor yang firma ataupun agensi aku daftar, nombor pendaftaran agensi kepada di dalam LPPH. So tak bolehlah korang tiba-tiba nak buka satu company SSM dan sebagainya, just buka. Contoh aku nak buka sendiri syarikat Afif Hartanah ataupun Afif Realty Sdn Bhd, tak boleh semudah-mudah macam tu je. So aku kena daftar dengan LPPH, dan ada syarat-syarat dia untuk kita daftarkan agensi kita dengan LPPH. So once aku dah daftar dengan agensi tersebut,
aku dah ada kursus NCC selama 2 hari yang macam aku bagi tahu tadi. Korang akan diberikan kad Rentec ni lah, dan ada nama penuh, nombor rent dan tahun terkini. Contoh sekarang tahun 2021, of course rent ni valid, nombor Rentec ni valid untuk tahun 2021 saja. Nanti 2022 dia akan, kita perlu renew dan dia akan berikan kad yang baru. Okey. Dan nombor rent ni kalau korang tengok dekat aku punya kad 37157, ini adalah macam, dia macam running number, dan aku suka beri perumpamaan dia macam nombor IC kita lah. Dan of course bila kita dah tak ada lagi dan sebagainya, bila kita dah berhenti dan ataupun apa-apalah, nombor rent 37157 ni tak akan di recycle kepada orang lain. Korang akan continue dapat continuous number lah, yang mana sekarang mungkin dah 50,000 something, ini 37,000 something. So korang akan dapat nombor number, dan nombor tu akan stick pada korang, sama ada korang aktif ataupun tidak, masih lagi ataupun sudah berhenti dan sebagainya, nombor itu tetap adalah nombor korang. Beza dia cuma korang ni aktif ke tak ataupun masih lagi berdaftar. Contoh kalau dah tak aktif, nama korang akan digugurkan daripada website board lah. So maksudnya korang dah tak aktif dan tak register lagi. So kena renew setiap tahun. Dengan adanya Rentec ni, barulah korang boleh menjalankan, menguruskan transaksi jual, beli, sewa, pajak, hartanah ataupun rumah-rumah klien korang. Tak kisahlah rumah, tanah, kilang, komersial dan sebagainya. So ini adalah syarat yang kerajaan dah tetapkan. Kalau kita nak menguruskan sewa, beli, sewa, pajak, jual, beli, kita perlu ada, sekurang-kurangnya kita kena ada Rentec. Tetapi korang jangan terkejut kalau korang jumpa orang tu pakai PEA ataupun REA. PEA ataupun REA tag. Dia bagi korang cakap, mana awak punya Rentec? Jangan guys. So korang kena faham, dalam industri jual beli sewa pajak tanah ni, LPPH ataupun kita panggil board, dan kerajaan sendiri dia memberikan kepada 3 pihak ni, iaitu REN, PEA dan REA. Okey, contoh untuk gambar seterusnya aku ada share. Okey, ini adalah, kalau korang tengok tadi REN dengan PEA, kad dia sama, warna merah atas bawah. Dia macam ni, atas dia dan bawah dia tu warna merah. Tengah-tengah gambar kita kan merah, putih, merah kan. So PEA pun sama. So kalau tengok kat sini, dia tulis bawah nama tu REN 37157. Kalau orang tu PEA, dia akan tulis PEA, nombor dia lah. Apa itu PEA? PEA adalah Probation Estate Agent, yang mana aku akan explain lebih detail sekejap lagi. Okey, dan sebelah ni pula REA. REA ni dia, beza dia, warna tag dia warna macam biru-biru purple gitu. So kalau korang nampak orang tu bawa tag dan ditunjukkan tag dia REN ataupun PEA ataupun REA, korang jangan risau. Mereka adalah orang yang layak dan disahkan oleh undang-undang untuk menguruskan sama ada untuk jual, beli, sewa, pajak hartanah-hartanah korang. Contoh korang nak menjual, carilah mereka yang berdaftar dengan LPPH, sama ada REN, PEA dan REA. Kalau korang nak beli pun sama juga dan sebagainya. So apa itu PA? PA ni adalah macam saya cakap tadi, Probationary Estate Agent. Dia ni daripada REN, dia ataupun dia memiliki ijazah dalam harta tanah dan sebagainya yang diiktiraf oleh board, dan ataupun mereka yang mengambil kursus-kursus yang diiktiraf oleh board ataupun LPPH, dan setelah lulus dan setelah tamat, mereka boleh mendaftarkan diri mereka sebagai PEA. So bila mereka daftar sebagai PEA, contoh kalau sebelum ni mereka ada REN number ataupun REN, REN tu akan terbatal dan digantikan kepada PEA. So step dia daripada REN, dia akan naik kepada PEA sebagai Probationary Estate Agent, atau bahasa Melayu ejen hartanah percubaan. Okey, maksudnya kalau korang tengok sini, REN tadi Real Estate Negotiator, dia secara teknikal dia bukanlah ejen harta tanah, sebab ejen harta tanah adalah REA. Tapi untuk orang awam, public, layman punya term,
kita faham rent dengan ejen hartanah sama je. Tak apa, tak ada masalah. As long as korang dapat korang tengok dia punya tag dia dan korang boleh check semak dengan scan dia punya QR code dan sebagainya. Korang boleh semak sama ada mereka ni sah, aktif dan sebagainya. Kalau tak, korang boleh dapatkan maklumat lebih lanjut sama ada hubungi LPPAH terus dan ataupun hubungi agensi yang ada di kad mereka untuk dapatkan maklumat dengan lebih lanjut. So that's why penting lah untuk mereka yang menguruskan urusan anda, transaksi anda berdaftar dengan LPPAH supaya elak kita dapat elak lah daripada sebarang salah laku dan sebagainya. Okey. Kat dalam ni aku ada share beberapa macam mana dia nak daftar. So sebagai PA dia kena mewakili agensi, lepas tu dia kena menjalani TPC ataupun Test of Professional Competence, lepas tu dia kena buat work diary, dia kena dia kena temu duga dan sebagainya. So again, tidaklah semua REA perlu menjadi PA. Cukuplah korang jadi REN dan korang boleh menguruskan transaksi. Cukuplah korang berdaftar sebagai REN, korang dah boleh uruskan jual beli, sewa, pajak untuk klien-klien korang. So tak perlulah aku nak kena jadi PA pula ke, macam leceh je, nak kena ada exam lagi, nak kena ada work diary lagi dan sebagainya. No, benda ni is not compulsory. Kepada mereka yang berminat untuk lebih nak dapatkan dengan lebih lanjut dan sebagainya, mereka boleh go kepada PA. Kalau tak perlu pun, cukup dengan REN. Dan seterusnya REA. Apa itu? Ejen harta tanah. So untuk menjadi ejen harta tanah, orang tu perlulah lulus bahagian 1 dengan 2. Dia ada peperiksaan dia lah. Lepas tu dia kena cukup 2 tahun minimum praktikal. So 2 tahun ni adalah sebagai PA. Dia kena 2 tahun minimum sebagai PA. So bila dia dah lulus bahagian 1, 2, lepas tu dia dah selesai minimum praktikal 2 tahun, work diary semua dah selesai, dia boleh, apabila dia dah memenuhi semua syarat, dia boleh mendaftarkan diri dia daripada PA kepada REA. So apa function ataupun kenapa dia nak ubah daripada REN pergi PA dan REA dan sebagainya. So ini adalah struktur lah, yang mana seseorang tu mungkin bermula daripada REN. Contoh macam aku sendiri, aku bermula dengan REN, aku daftar dengan agensi yang berdaftar, hadir khusus NCC dan sebagainya, dan aku dah boleh menjalankan urusan transaksi jual beli, sewa, pajak untuk klien-klien sama ada rumah, tanah dan sebagainya. So sekarang macam aku sendiri personally, aku sedang menjalani kursus di INSPEN, Institut Penilaian Negara, dan insyaAllah apabila tamat dan selesai nanti, aku akan mendaftarkan diri sebagai PA. Ini dia punya struktur organisasi dia lah, ataupun proses flow dia. Daripada REN, dia akan tukar convert kepada PA, dan bila dia dah cukup melepasi beberapa syarat yang telah ditetapkan, dia boleh mendaftarkan diri dia kepada REA. So REA ni dia macam bahasa mudah dia kita kata lesen lah. Seorang REA ni yang boleh membuka satu firma ataupun agensi. REN tak boleh, PA pun tak boleh. Yang boleh buka agensi adalah REA, dan setiap REA dia boleh mendaftarkan seramai 50 REN buat masa inilah. So maksudnya satu lesen REA ni dia boleh daftarkan 50 REN. So kalau korang nak mendaftarkan diri korang sebagai REN, korang kena cari agensi yang berdaftar, yang mana agensi tu ada REA dan sebagainya. Dan kalau kota dia masih ada lagi, sebab satu REA dia cuma boleh 50 saja. So kalau contohlah let's say kota dia dah ada 49 REN berdaftar bawah dia, masih ada satu lagi korang boleh masuk lah. Tapi kalau dia dah ada 50, korang yang ke 51, korang tak dapat mendaftarkan nombor REN korang. That's why carilah agensi yang berdaftar, dan make sure ataupun korang boleh tanya sama ada korang boleh tak daftar untuk dapatkan nombor REN. Ini yang penting. Okey, kenapa kita nak berurusan dengan orang yang ada REN, PA dan REA? So kalau nak mudah kata, ini adalah satu undang-undang yang dah ditetapkan oleh government sendiri. So kalau dia tidak memiliki sama ada REN, PA ataupun REA tag,
So maksudnya mereka tidak berdaftar dengan LPPH. So kalau kita tengok dekat sini, boleh dikenakan denda RM300,000 ataupun 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. That's why jika anda nak berurusanlah dengan orang-orang yang memiliki Rentec, PA Tech, RA Tech yang berdaftar dengan LPPH. So ini untuk bagi menjaminlah transaksi anda selamat dan sebagainya. Sebab bila urusan jual beli hartanah ni melibatkan duit yang besar. Contohnya korang nak bayar deposit. So ini salah satu isu juga. Bukan kata korang tak boleh bayar deposit direct kepada account owner. Cuma isu dia kalau berlaku contoh tak jadi dan sebagainya, loan tak lulus, korang nak refund balik agak susah sikit lah. Sebab duit tu dah masuk ke account seseorang tu, dan mungkin orang tu dah terpakai dulu kan. So kalau lah berurusan dengan sama ada REN, PA ataupun REA, duit deposit tu akan dimasukkan ke dalam client's account. So bukan, contoh macam aku, bukannya account personal aku, akan masuk ke client's account agensi aku lah. So client's account ni adalah satu account yang dipantau dan diaudit. So setiap kali keluar masuk tu dia perlu diaudit. Tidaklah mudah-mudah untuk orang tu dah masuk dan keluarkan. Kita nak keluarkan, nak untuk refund duit klien pun kita kena buktikan kenapa perlu refund. Contohnya sebab loan tak lulus, kena dapatkan surat daripada bank yang menyatakan loan dia tak lulus, submit, barulah boleh dikeluarkan untuk refund. So agak selamat lah duit deposit anda tu. Okay, so again, yang ini yang disarankan ataupun bot ataupun LPPH dah tetapkan lah, don't deal with illegal brokers. So mereka yang illegal brokers ni adalah, ataupun yang kita panggil broker ni adalah mereka yang tidak memiliki sama ada Rentec, PA Tech, REA Tech. So government dah sediakan satu sistem yang mana urusan anda dapat diuruskan dan dapat dipantau dan sebagainya. Lebih baik kita ikut sistem yang telah disediakan oleh government kita. Contohnya government dah letakkan ataupun dah tetapkan bot ataupun LPPH untuk memantau. Kita follow je lah, dan lebih selamat jika anda berurusan dengan mereka. Contoh macam saya sendiri, ada klien yang prefer bila dia berurusan dengan saya, dia contact ada sebab satu dua isu ni, yang contoh macam sekarang PKP MCO 3.0 kan, banyak pejabat peguam tutup dan sebagainya. Mungkin ada juga pejabat tanah yang tutup, yang mana kita kata proses ni terpaksa ditangguhkan sementara sebab kekangan contoh macam pejabat tutup dan sebagainya. Tetapi ada klien saya ni, dia dia nak cepat proses. Dia cuba contact this one individu ni yang merupakan broker, dan of course broker ni kata boleh, and then dia go through kepada broker, dan in the end still tak boleh jugalah. Sebab even broker pun dia tak boleh buat magic. Kalau pejabat dah tutup lah kan. In the end dia kembali balik dan dia contact saya semula untuk cuba untuk teruskan transaksi. Cumanya kalau dah letak duit masuk ke dalam akaun broker tu, yang itu adalah risiko tuan-tuan sendiri. Tetapi kalau contohnya masuk ke dalam client's account agency saya, atau aku punya client's account company, bukan personal, bukan nama aku sendiri, jika berlaku macam pembatalan transaksi lah, contohnya syarat yang dibenarkan untuk refund antaranya adalah loan tak lulus, so kita boleh refund balik. So hopefully pada video ini aku dapat jelaskan serba sedikit tentang REN, PA, REA dan a bit about broker. Okay, tambah satu lagi, ada klien ataupun ada prospek, dia pernah tanya aku, perlu ke saya ambil PA dan REA ni? No, korang tak perlu pun dan tak diwajibkan. Tapi kalau korang nak menjadi perunding hartanah, korang nak menjadi seorang perunding hartanah yang menguruskan jual beli, sewa, pajak dan sebagainya,
korang wajib berdaftar sekurang-kurangnya sebagai REN. Tapi kalau tak perlu, kalau korang tak rasa nak jadi PA dan REA, tak perlu. So yang penting nak jadi perundingan tanah, ini adalah perkara pertama sekali yang korang wajib ada. Kalau tak ada, maksudnya korang menguruskan transaksi tu tanpa lesen lah. That's why penting. Kenapa kita kena ada benda ni? Supaya kita ni dipantau. Salah laku kita ni ada yang boleh pantau dan ambil tindakan tata tertib dan sebagainya. So itu saja. Hopefully video kali ini yang ringkas kod dah bermanfaat. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh komen je kat bawah. InsyaAllah aku akan reply. Dan kalau korang ada benda-benda yang korang nak aku buat video, apa-apa je yang berkaitan dengan hartanah dan sebagainya, korang nak aku buat video untuk aku buat explanation, perkongsian, InsyaAllah just komen dan aku akan cuba cari masa untuk buat video tersebut. Okey, itu saja. Assalamualaikum.